بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajul la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, telah berlaku satu peristiwa. Seorang laki-laki, dia berkata, aku nak bagi sedekah. Maka laki-laki itu keluar dengan membawa sedekah dia. Tiba-tiba sedekah itu telah diberikan kepada seorang pencuri. Maka sebelah paginya orang ramai sibuk bercakap bahawa dia telah memberi sedekah kepada seorang pencuri. Maka kata laki-laki itu, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan, bagimu segala puji-pujian. Kata dia, la atasaddaqanna bi sadaqah, aku tetap akan bagi lagi sedekah aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW nak cerita dekat kita tentang satu kes, satu peristiwa. Satu orang manusia, dia niat nak buat baik.
Tapi malangnya perbuatan baik dia ni telah terjatuh pada orang yang tak kena tempat. Dia niat nak bagi sedekah ni benda baik. Tiba-tiba dia pergi bagi sedekah, kena orang yang terima sedekah tu, dia ni satu orang pencuri. Dia nak buat baik, tapi buat baik ini pergi kena orang yang tak tepat. Tak sepatutnya pergi bagi sedekah pada pencuri. Tapi dia niat baik, dia niat nak buat baik, dan memang dia buat pun, cumanya pergi jatuh ke tangan orang yang macam tu. Masyarakat ni memang kerja dia nak ulat aja. Bila jadi benda macam tu, masyarakat kata apalah dia ni ada duit pergi bagi sedekah pada orang yang macam tu, pergi bagi sedekah pada pencuri, apalah dia ni. Cakap-cakap masyarakat ini sampai ke telinga dia, sampai ke pengetahuan dia. Masyarakat marah dia kerana dia bagi sedekah pada pencuri. Maka orang yang bagi sedekah ni, dia nak buat apa lagi dah? Benda tu dah bagi dah. Maka dia kata, Allahumma lakal hamdu. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, bagi kamu segala puji-pujian. Aku tak bercadang nak bagi sedekah dekat pencuri. Aku nampak dia macam orang susah, maka aku sangka dia susah, maka aku bagi sedekah dekat dia atas sangka dia orang susah. Tiba-tiba orang yang aku sangka susah tu rupa-rupanya pencuri. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, lakal hamdu, bagimu segala puji-pujian. Kalau aku salah, aku minta ampun padamu. Niat aku baik, niat aku nak bagi sedekah pada orang susah. Walaupun benda dah jadi macam tu, la atasaddaqanna bi sadaqah. Dia kata aku tetap akan bagi sedekah lagi pada orang yang aku rasa perlu. Faqaraja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi zaniyah. Maka dia pun keluar pula daripada rumah dia, berjalan cari orang yang agak-agak orang tu layak terima sedekah. Maka dia jumpa satu orang, dia nampak macam susah, dia bagi sedekah dekat orang yang kedua ni. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. Esok bunyi pula orang berkata sembang. Masyarakat berkata pula, apa hal dengan dia ni? Hari tu pergi bagi sedekah dekat pencuri, ni dengar kata semalam pergi bagi sedekah dekat penzina pula dia ni. Di sana buat ulasan, di sini buat ulasan, yang masing-masing ulasan itu menyalahkan tindakan dia. Tindakan bagi sedekah dekat pencuri, tindakan bagi sedekah dekat penzina, masing-masing menyalahkan tindakan laki-laki. Maka kata-kata masyarakat, ulasan masyarakat sampai ke telinga dia. Faqala, maka kata dia, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Kata dia, ya Allah, ya Tuhan, bagi kamulah segala puji-pujian kerana aku telah pun tersedekah kepada seorang penzina. Tapi kata dia, la atasaddaqan nabi sadaqah, aku tetap akan bagi sedekah lagi lepas pada ni. Walaupun kali pertama aku silap pergi bagi sedekah dekat pencuri, kali kedua aku buat silap lagi, aku bagi sedekah kepada penzina, la atasaddaqanna bi sadaqah, aku tetap akan bagi sedekah lagi lepasnya. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani. Maka dia pun keluar daripada rumah, cari orang yang agak-agak sesuai boleh terima sedekah. Jumpa satu orang, dia pun bagi sedekah dekat kawan tu. Rupa-rupanya orang yang ketiga ni orang kaya. Orang kaya tapi buat kelaku macam susah. Maka dia tengok, dia nilai, dia ukur orang berdasarkan apa yang mata nampak. Dia tak tahu hakikat sebenar orang tu orang macam mana. Maka dia tengok orang tu nampak miskin, nampak macam orang susah, maka dia bagi sedekah. Tiba-tiba orang yang dia bagi sedekah, orang yang ketiga yang dia bagi sedekah ni kena orang kaya. Fa'asbahu yatahaddathun. Masyarakat duk tunggu saja. Lagi sekali bercakap pula. Mereka kata dia ni apa hal lah dia.
Mula-mula sedekah dekat orang, dekat pencuri, lepas tu bagi sedekah dekat penzina, ini pergi bagi sedekah ke orang kaya pula. Apa hal dengan dia ni? Faqala, bila benda tu sampai ke telinga dia, dia kata, Allahumma lakal hamdu ala sariq wa ala zaniyah wa ala ghani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, segala puji bagi kamu, kerana aku telah pun terbagi sedekah kepada pencuri, terbagi sedekah kepada penzina, dan terbagi sedekah kepada orang kaya. Ya Allah, kalau apa yang aku buat salah, aku minta ampun padamu. Fa'utiya faqila lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar ke dia satu malaikat. Fa'utiya, maksudnya didatangkan kepada dia. Maksudnya didatangkan oleh Allah malaikat pada dia. Faqila lahu, malaikat kata ke dia, amma sadaqatuka ala sariq fala'allahu an yasta'ifa an sariqati. Malaikat kata dekat dia, Tuhan suruh aku habaq dekat kamu, sedekah yang kamu bagi kepada pencuri itu, mudah-mudahan dengan sedekah itu pencuri akan berhenti mencuri. Wa amma zaniyah, dan adapun sedekah yang kamu bagi kepada orang yang suka berzina ni, fala'allaha an yasta'ifa an zinaha, mudah-mudahan sedekah kamu menyedarkan dia dan menyebabkan dia berhenti berzina. Wa ammal ghani fala'allahu an ya'tabira, dan adapun sedekah yang kamu bagi pada orang kaya, mudah-mudahan sedekah kamu itu memberi iktibar pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok hadis ni. Hadis ni yang pertama sekali, dia nak bagi tahu dekat kita bahawa kita orang Islam disuruh oleh agama kita, suruh fikir macam mana nak buat baik. Jangan fikir nak komplain aja, fikir macam mana nak buat baik. Apa sumbangan kita untuk agama, apa sumbangan kita untuk masyarakat kita, fikir macam mana nak buat baik. Jangan jadi macam golongan masyarakat tadi, tengok dia ni buat ni komplain, tengok dia ni buat ni komplain, tengok dia ni buat ni komplain. Kamu yang duk komplain ni, apa sumbangan kamu untuk agama? Orang yang kamu komplain tu menyumbang. Kamu yang komplain, apa sumbangan kamu untuk agama? Nabi SAW cerita benda ni dekat kita. Nabi cerita benda ni biasa berlaku kepada satu orang manusia umat dulu. Dia ni telah buat satu benda. Benda yang dia buat tu benda baik. Dia bagi sedekah. Bagi sedekah ni benda baik. Tapi dia pergi bagi silap orang. Tapi dia bertujuan baik. Dia bertujuan nak bagi sedekah. Perbuatan dia yang dicemuh oleh masyarakat ini diakui betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dia yang dianggap salah oleh masyarakat ini disahkan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hantar malaikat menjumpa dia. Malaikat kata dekat dia, adapun sedekah yang kamu bagi kepada pencuri itu, fala'allahu yasta'ifa an sariqati, mudah-mudahan bila kamu bagi sedekah dekat dia, dia selepas daripada ni akan berhenti daripada perbuatan curi. Tuan-tuan, selalu orang jahat ni, dia ada satu perasaan dalam diri dia. Dia rasa orang buang dia. Orang jahat biasa macam tu. Sama ada dia jahat kerana mencuri, ataupun dia jahat kerana berzina. Apa juga benda hak dia buat hak salah. Orang yang buat salah, orang jahat ni biasanya dia ada satu perasaan dalam diri dia. Dia rasa masyarakat buang dia. Dia rasa masyarakat singkir dia. Dia rasa orang semua tak suka kat dia. Bila orang semua benci dia, tak suka dia, dia nak tunjuk lagi. Alang-alang orang tak suka kat aku, biar aku jahat sampai ke mati. Islam tak suka benda macam ni. Islam tak suka orang yang nampak nak rosak, kita tuik, musnahkan hidup dia. Islam tak suka macam tu. Islam mau kita melihat semua manusia ni ada potensi untuk jadi orang Islam. Untuk jadi orang Islam yang mempunyai akhlak Islam. Walaupun lah ni akhlak dia tak elok, tapi kalau kita pisuah tangan dekat dia, pegang dia, tarik dia mai dekat Islam, kalau dia mai dekat Islam, kita menyumbang dan kita menyelamatkan satu manusia daripada rosak keseluruhan hidup dia.
Maka malaikat Allah suruh mai habaq dekat laki-laki ni, kamu bagi sedekah dekat orang-orang yang mencuri, kamu bagi sedekah dekat pencuri ni, mudah-mudahan sedekah yang kamu bagi itu boleh mengubah hidup dia. Dia rasa ada lagi rupanya orang yang sayang dekat dia. Dalam keadaan orang duk benci dia kerana dia ni pencuri, dalam keadaan macam tu ada lagi rupa-rupanya orang yang tunjuk penghargaan, tunjuk hormat, tunjuk sanjung pada diri dia. Mudah-mudahan dengan kerana benda ni dia fikir berubah dia. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat mai kata macam tu. Wa amma zaniyah, dan ada pun sedekah yang kamu bagi kepada orang yang berzina ni, fala'allaha an tasta'ifa an zinaha, mudah-mudahan dia berhenti daripada zina dia. Selama ni orang pandang dia kotor, tiba-tiba mai satu orang tunjuk kata orang tu masih menghargai dia sebagai seorang manusia, mudah-mudahan dengan itu berubah hidup dia jadi orang baik. Wa ammal ghani, dan ada pun orang kaya yang kamu pergi bagi sedekah dekat dia, fala'allahu an ya'tabira, mudah-mudahan dia ambil satu pengajaran. Aku pun orang kaya, aku pun ada duit, tapi aku tak pernah bagi duit aku untuk sedekah orang yang memerlukan. Dia ni aku berasa nak banding dengan aku, dia orang lagi kaya pada aku, tapi dia sanggup mai bagi derma dekat orang. Dia berasa malu diri dia sendiri. Mudah-mudahan dengan itu dia berubah, dia pun jadi manusia yang sanggup sedekah kepada orang yang memerlukan. Fayunfiqa mimma ataahu Allah. Nabi SAW kata, oleh kerana itu maka belanjakanlah apa juga kebaikan yang ada pada kamu, duit ringgit yang ada pada kamu, pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah agama yang sentiasa suruh kita buat baik. Seorang sahabat Nabi nama dia Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Satu hari dia sampai di Madinah. Dia sampai di Madinah untuk pertama kalinya, dia tengok ada satu orang yang duduk di masjid, bila bercakap semua orang dengar apa cakap dia. Untuk pertama kalinya dia sampai di Madinah, dia tak pernah pergi Madinah. Untuk pertama kalinya dia sampai di Madinah, dia sampai pergi ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah ni, dia tengok ada satu orang yang dia ni bila bercakap semua orang nak dengar apa dia kata. Maka Jabir bin Sulaim tanya dekat orang ni, dia tanya siapa dia ni? Siapa dia ni hak duk bercakap, hak orang semua duk dengar ni, siapa dia ni? Jawab mereka semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa kata itulah Rasulullah, itulah yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, itulah orang dia. Dia tunggu sampai selesai habis semua Nabi bercakap, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi salam ke Nabi. Dia kata alaikas salam ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia, Nabi kata la taqul alaikas salam, alaikas salam tahiyatul mauta. Nabi tegur dia terus. Nabi kata lain kali jangan bagi salam dekat orang alaikas salam. Nabi kata kerana alaikas salam itu salam ke atas ahli kubur yang sudah mati. Itu sunnah Nabi, itu ajaran Nabi dalam hadis. Kita bila lintas kubur, kita disuruh bagi salam, dan cara bagi salam dekat ahli kubur ialah alaikas salam. Alaikas salam ya ahlal qabr. Alaikas salam wahai ahli kubur. Dia ni untuk pertama kali sampai di Madinah, walaupun dia dah masuk Islam di tempat dia, tapi itu pertama kali sampai di Madinah. Dia cuma Islam saja, Islam mengucap saja, tapi tak sempat nak belajar apa-apa kerana dia duduk negeri lain. Masuk Islam pun masuk Islam di depan sahabat Nabi yang belajar daripada Nabi, pergi ke tempat dia, bawa Islam, dia masuk Islam.
Tapi dia tak tahu apa pasal agama dia. Tak tahu secara apa benda yang dia nak buat sebagai orang Islam. Sehinggalah bila dia sampai di Madinah, dia jumpa Nabi SAW tengah duduk mengajar. Dia pun tak kenal Nabi. Dia tanya siapa dia ni? Orang kata inilah Rasulullah, inilah Nabi Muhammad SAW. Dia pun tunggu Nabi habis mengajar semua, dia pergi dekat Nabi. Dia bagi salam tak betul. Dia kata alaikassalam ya Rasulullah. Nabi tulis kata kat dia, lain kali jangan kata alaikassalam, kerana alaikassalam itu salam pada orang mati. Lepas daripada Nabi SAW kata macam tu, Nabi ajak dia. Nabi kata lain kali kata assalamu alaika ya Rasulullah. Lain kali kata macam tu. Dah habis semua, dia kata dekat Nabi, dia kata i'had ilayya ya Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, bagilah nasihat apa-apa dekat aku. Ini adab. Ini adab sahabat dengan Nabi. Sahabat dengan Nabi bila jumpa Nabi, dua benda ni dia tak lepas. Yang pertama, minta Nabi bagi nasihat, minta Nabi bagi pesan, minta Nabi bagi wasiat apa-apa. Dan yang kedua, minta Nabi doakan mereka. Ini amalan. Sahabat jumpa Nabi, dua benda ni tak pernah lepas. Maka dia ni pun kata dekat Nabi, i'had ilayya ya Rasulullah. Tolonglah bagi apa-apa pesan, nasihat kepada aku ya Rasulullah. Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, la tasubbanna ahadan. Nabi kata nombor satu, aku pesan kamu, janganlah kamu menghina dan mencercah dan mencaci siapa-siapa. Nabi kata kat dia, kalau kamu nak aku bagi pesan dekat kamu, nombor satu, aku nak pesan dekat kamu, jangan benakkan lidah kamu menghina siapa-siapa. Takut kok saat ni orang yang kita hina tu, takkan dia lebih baik di sisi Allah daripada kita. Lain kali jangan hina siapa-siapa. Nabi kata takut saat ni orang yang kita hina tu, takkan mati dia husnul khatimah. Kita yang hina dia, kita mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Benda ni macam-macam boleh jadi. Maka Nabi kata, la tasubbanna ahadan. Jangan kamu hina, kamu cercah, kamu caci maki siapa-siapa. Jangan. Kata dia, kata Jabir bin Sulaim, fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syah. Aku lepas daripada Nabi pesan tu, dia kata aku jaga diri aku cukup-cukup. Aku tidak pernah mencaci, memaki siapa-siapa. Sama ada orang tu orang yang merdeka, ataupun dia satu orang hamba, wala ba'iran, walaupun dia ni seekor unta, wala syah, walaupun dia seekor kambing. Aku jaga, aku pelihara lidah aku tak pernah cercah. Walau manusia, walau binatang, aku tidak cercah. Kerana Nabi SAW kata, jangan sekali-kali kamu cercah apa-apa. Sama ada manusia, sama ada binatang. Nabi kata dekat dia, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dan jangan sekali-kali kamu pandang lekeh kepada benda baik. Benda baik, walaupun benda tu kecil, jangan kamu pandang lekeh. Nabi kata banyak benda baik yang Islam suruh kita buat, banyak. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Kalau benda tu benda baik, jangan siapa piduk kata benda ni lekeh. Wa an tukallima akhak wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Dan Nabi SAW kata dekat dia, hendaklah kamu bila bercakap dengan saudara kamu, dengan kawan kamu, maniskan muka kamu. Bila bercakap dengan kawan, dengan saudara, dengan adik-beradik, tunjuk muka manis. Biar orang suka ke kita. Biar orang kata kita suka ke dia. Inna zalika minal ma'ruf. Nabi kata itu semua adalah benda-benda baik. Maka hendaklah kamu buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita ikut Quran, mari kita ikut hadis Nabi. Quran dan hadis Nabi ajak kita, suruh kita jadi orang baik. Kalau semua-semua kita pakat-pakat jadi orang baik, masyarakat kita jadi masyarakat yang baik. Tapi kalau kita suruh orang jadi orang baik, kita sendiri tak baik,
masyarakat tak mungkin jadi masyarakat yang baik. Islam dia kira kita mau buat baik, kita mau ajak orang pakat-pakat jadi baik. Kalau semua orang ikut macam mana Quran, macam mana Nabi kata, pakat-pakat ikut belakang sejahtera masyarakat, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 135. Muka surat 135. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Anfal. Tafsir surah Al-Anfal. Kita sampai pada ayat 70. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul liman fi aydikum minal asra, kata olehmu bagi mereka-mereka yang pada tangan kamu daripada segala tawanan itu. Kita sambung ayat yang kita baca bulan lepas. Ayat yang menceritakan tentang perang Badar baru habis. Bila perang Badar dah habis, orang Islam telah pun berjaya menangkap beberapa orang yang menjadi tawanan pada orang Islam. Maka ayat yang kita nak baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kepada kita tentang apa yang perlu dibuat kepada orang tawanan. Orang tawanan yang berjaya ditawan oleh orang Islam ini, Allah kata dekat Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul liman fi aydikum minal asra, katakanlah olehmu kepada orang-orang tawanan ini, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Jika ketahui Allah pada dalam hati kamu ada kebajikan, yakni ada iman dan ikhlas, nescaya memberi Allah akan kamu yang terlebih baik daripada barang yang diambil tebus daripada kamu itu. Bahkan digandakan bagi kamu di dalam dunia dan diberi pahala pada akhirat. Ini cerita. Jadi keputusan dah dibuat. Orang-orang tawanan ini akan dibebaskan kalau mereka bayar duit tebusan. Bila Nabi SAW bagi tahu dekat orang-orang tawanan ini bahawa mereka akan dibebaskan dengan syarat bayar duit tebusan, Pak penakan Nabi Al-Abbas, dia salah seorang daripada orang tawanan. Al-Abbas, dia salah seorang daripada orang tawanan. Bila Nabi kata siapa nak bebas kena bayar tawanan, Al-Abbas kata dekat Nabi, dia kata wahai Muhammad, dia kata aku orang Islam. Al-Abbas kata dia orang Islam. Oleh kerana aku orang Islam, maka aku tak mau bayar tebusan. Aku tuntut kamu suruh bebas aku hari ini. Ini ceritanya. Al-Abbas, pak penakan Nabi, dia klaim dekat Nabi, dia dakwa di depan Nabi, kata dia sebenarnya dah Islam. Dan dia mai ni dalam perang Badar ni, dia mai bukan niat nak berperang. Dia kata dia sebenarnya dipaksa oleh orang Quraisy suruh mai. Dia bukan mai dengan redha, dia bukan mai dengan kerelaan hati, tapi dia dipaksa oleh Quraisy mesti ke Nabi. Ditakdirkan Allah pula dia ditangkap pula. Selesai perang Badar dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, bawa pergi ke tempat tahanan. Maka Nabi SAW kata siapa nak bebas kena bayar tebusan. Al-Abbas kata dekat Nabi, dia kata wahai Muhammad, dia kata aku dah pun jadi orang Islam, aku mai bukan nak perang dengan kamu, aku mai kerana dipaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat ni. Allah kata in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, kalau sekiranya Tuhan tahu dalam hati kamu ada kebaikan.
Kalau kamu memang niat baik sungguh, kalau kamu memang Islam dah, dan kamu memang niat turun main ni bukan nak berperang dengan Nabi, kamu turun main kerana orang paksa kamu, kalau sekiranya kamu ni dalam hati memang baik, yu'tikum khaira, lambat laun Tuhan akan datangkan kebaikan dekat kamu. Kalau betul-betul kamu baik, Allah akan tunjuk yang kamu sebenarnya orang baik. Yu'tikum khaira mimma ukhiza minkum, tebusan yang diminta kamu kena bayar juga. Tapi duit yang kamu bayar sebagai tebusan nak bebas tu, esok Allah akan balas balik. Allah akan ganti balik duit tu berganda-ganda daripada hak kamu buat keluar untuk bebas diri ni. Kalau kamu betul niat baik, Tuhan akan tunjuk kamu akan dapat ganti yang lebih banyak daripada tebusan yang kamu bayar ni. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah akan ampun kamu kalau sungguh-sungguh kamu memang niat baik, kamu tidak ada niat untuk perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata turun ini ayat pada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ni dia nak cerita. Memang ayat ni turun kepada Al-Abbas. Al-Abbas pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bayar tebusan dirinya 80 uqiyah. Dan dia akhirnya bayar. Dia bayar untuk diri dia 80 uqiyah. Ini mata wang mereka dulu. Dan dia juga membayar tebusan kepada Aqil, yakni saudara kepada Ali, 40 uqiyah. Bukan dia bayar untuk bebas dia saja. Oleh kerana dia orang kaya, dia tolong bayar pula untuk bebas saudara kepada Ali. Dan juga dia bayar untuk tebuih Naufal, anak saudara dia, 40 uqiyah. Bahkan bukan dia tolong tebuih seorang, bahkan dia tebuih 2 orang. Dan jadi rampasan 20 uqiyah yang dibawa oleh Abbas hendak perbuat jamuan Quraisy. Tiba-tiba kena hari perang, maka tiada diperbuat jamuan, sebaliknya duit itu dirampas. Jadi jumlah dia kehilangan berapa? 180 uqiyah semua sekali. Diri dia bayar 80. Kemudian kepada Aqil dia bayar 40. Kemudian Naufal dia bayar 40. Kemudian duit dia bawa pula lagi 20 uqiyah, tujuan nak buat kenduri jamu kepada Quraisy. Tiba-tiba tak ada nak kenduri, pergi jadi perang Badar. Duit tu dirampas sekali oleh orang Islam. Jumlah kerugian dia ialah 180 uqiyah ketika dia nak tebus diri dia daripada tawanan tentera Islam. Dan Islam dia kata sedangkan dia ni sebenarnya telah pun Islam. Al-Abbas ni sebenarnya telah pun Islam. Dia Islam sungguh, tapi dia masuk Islam, dia sembunyi Islam dia, tak bagi tahu, tak tunjuk dekat siapa-siapa, dan dia kekal duduk di Makkah. Dia sembunyi Islam dia. Pasal apa? Kalau dia bagi tahu kata dia Islam, dia nanti kena dengan kafir Quraisy yang ada banyak. Dia Islam, dia sembunyi Islam dia. Bahkan bukan sahaja dia Islam, dia kata. Bahkan Islam juga Aqil dan Naufal. Hak 2 orang, hak dia tebuih ni, dia sebenarnya tebuih pasal apa? Pasal dia tahu mereka ni pun sebenarnya sudah Islam. Maka dia tebuih mereka ni sekali. Kata Abbas, dengan kerana masuk Islam, Allah Ta'ala telah ganti daripada yang diambil itu dengan 20 hamba yang menyiaga dengan harta yang banyak. Sekurang-kurang 20,000 pada seorang. Sungguh dia kata selepas daripada dia kehabisan duit 180 uqiyah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rezeki balik kepada duit yang dia hilang tu. Dia dapat 20 orang hamba. Lepas tu ke 20 orang hamba ni bawa barang dagangan dia pergi meniaga, dan dia bawa balik untung yang berlipat ganda. Sungguh lagu Allah sebut dalam ayat Quran tadi, Allah kata kalau sekiranya Allah tahu dalam hati kamu ada kebaikan, lambat laun Allah akan balas balik dengan balasan harta yang berganda-ganda, dan di akhirat kamu dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat tu turun dekat dia, rupa-rupanya betul memang dia ni telah Islam, tapi dia sembunyi Islam, dia tak beritahu dekat orang lain semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita Al-Abbas. Dia lepas pada dia ditangkap, dia ditahan. Dan yang menahan dia, yang duk jaga dia di golongan Ansar.
Nabi SAW bila sampai berita dekat dia, kata di antara tawanan itu ada seorang pak penakan dia, Al-Abbas. Nabi terus rasa sangat duka cita. Pak penakan, tuan-tuan, pak penakan. Dua beradik dengan bapa dia, Abdullah, yang dia tak pernah tengok. Bapa dia meninggal sejak dia dalam kandungan mak dia. Dia tak pernah tengok pak dia. Hak ni pak penakan dia, adik beradik bapa dia. Tak pernah tengok pak, pernah tengok pak penakan pun jadilah. Tiba-tiba pak penakan hak ada ni pula ditangkap pula di dalam perang Badar. Dia ada dalam tawanan sahabat-sahabat Ansar. Nabi SAW bersabda di depan orang-orang ramai semua. Nabi kata, barang siapa yang jumpa dengan mana-mana orang daripada Bani Hashim, mana-mana orang yang jumpa dengan Al-Bakhtari bin Hisham, mana-mana orang jumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara aku, maka janganlah siapa-siapa cuba bunuh mereka ni. Nabi pesan macam tu. Nabi kata, siapa jumpa Bani Hashim, tak kira dia ni siapa, dia keturunan Bani Hashim, maknanya keturunan Nabi, jangan duk buat apa-apa dekat Bani Hashim. Siapa-siapa jumpa dengan Al-Bakhtari bin Hisham, jangan siapa pergi bunuh Al-Bakhtari bin Hisham ni. Dan barang siapa yang jumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jangan siapa-siapa bunuh dia ni. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah bagi tahu dekat aku bahawa mereka ni orang Islam, jangan siapa pergi buat apa-apa dekat mereka ni. Nabi kata jangan dibunuh mereka ni, kerana mereka ni keluar mai untuk nak jadi perang ni pun keluar kerana dipaksa oleh Quraisy. Bila Nabi SAW kata macam tu, salah seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Huzaifah bin Utbah. Salah seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Huzaifah bin Utbah. Dia bila dia dengar Nabi kata lagu tu, dia terus cakap, oh, dia kata bapa kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita kalau jumpa disuruh bunuh. Tapi pak penakan dia, Al-Abbas, dia kata tak boleh bunuh. Apa cerita ni? Ada juga sahabat Nabi. Ada juga. Dalam ramai-ramai tu ada juga. Padahal yang keluar arahan tu Nabi. Ada juga seorang, dia dikata lagu tu. Nama dia Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni, dia tak puas hati. Abu Huzaifah bin Utbah. Dia bila dengar-dengar, dia kata, oh ni tak adil macam ni. Oh, kalau pak kita, even pak kita, dia suruh kita bunuh. Saudara kita, dia suruh kita bunuh. Pak saudara dia pesan kat kita, kalau jumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, tak boleh bunuh, dia kata. Ni macam mana ni, dia kata. Abu Huzaifah bin Utbah terus bersumpah. Dia kata, wallahi, demi Allah, kalau aku jumpa Al-Abbas, aku bunuh dia. Oh, dia lawan. Hak Nabi kata, dia lawan, terang-terang. Bangkangan Abu Huzaifah bin Utbah ni, ada orang pergi habaq dekat Nabi SAW. Ada orang pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Abu Huzaifah bin Utbah bersumpah dengan nama Allah, kalau dia jumpa Al-Abbas, pak saudara kamu, dia pasti akan pancung Al-Abbas. Dia bersumpah di depan orang ramai. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi sangat-sangat sedih. Tadi pak penakan kena tangkap dah sekali sedih. Tiba-tiba pula dengar pula mai dekat telinga dia, salah seorang sahabat dia kata nak bunuh pak saudara dia, walaupun dia dah keluar arahan jangan bunuh Al-Abbas. Ada seorang kata nak bunuh, dia sangat sedih. Dia pergi cari Umar Al-Khattab. Nabi SAW pergi cari Umar Al-Khattab. Nabi kata dekat dia, ya Aba Hafsin, ya Aba Hafs. Sayyidina Umar kata dalam hadis tu, Sayyidina Umar kata, Nabi tak pernah panggil aku dengan nama Abu Hafs, melainkan pada hari itulah pertama kali Nabi panggil aku dengan gelar Abu Hafs. Nabi mai jumpa dia, Nabi kata, ya Aba Hafsin, wahai Umar, maksud dia. Dia kata, masakan Ammi Rasulullah SAW nak dipancung orang dengan pedang. Ini hadis ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi pergi kata kat Sayyidina Umar, dia kata,
masakan. Dia kata tak mungkin, dia kata pak saudara aku orang nak pancung. Nabi SAW kata macam tu. Umar Al-Khattab bila dengar Nabi kekasih dia mai lapor benda tu dekat dia, dia kata ya Rasulullah, izinkan aku kalau aku jumpa Abu Huzaifah bin Utbah ni, aku pancung dia kerana dia munafik. Oh, ni yang kata Umar ni. Dia sayang Nabi. Dia tak suka ada orang buat Nabi sedih. Dia tak suka. Bila Nabi mai depan dia, Nabi tiba-tiba sebut satu kunyah, satu gelaran yang Nabi tak pernah sebut sebelum tu. Nabi mai panggil dekat dia, ya Aba Hafsin. Nabi panggil dekat dia dengan gelar yang begitu punya baik. Dia bila dengar macam tu, dia tak boleh tahan. Dia tak suka orang buat bagi Nabi sedih. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata bagi izin dekat aku. Aku nak pergi cari Abu Huzaifah bin Utbah yang biadab ini. Aku nak cari dia ni munafik. Aku nak pancung dia. Nabi SAW kata kat dia jangan. Nabi kata, jangan buat macam tu dekat dia. Dia tak faham. Berita ni sampai pula dekat Abu Huzaifah bin Utbah. Dia bila dengar berita macam ni, cakap dia ni telah menyebabkan Nabi jadi sedih. Dia pula jadi sedih dan jadi takut dan jadi serba salah dan rasa bersalah. Terus Abu Huzaifah bin Utbah ni kata, aku tidak akan rasa aman dalam diri aku kerana cakap aku Nabi jadi sedih. Aku tidak akan berasa aman dalam diri aku sehinggalah aku mati syahid dalam perang yang akan datang. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala izinkan, makbulkan hajat dia. Akhirnya Abu Huzaifah bin Utbah mati syahid di dalam perang Yamamah. Ini cerita yang berlaku di sebalik ayat-ayat ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia bawa kat kita sini, dia kata maka sebab Islamnya, yakni Islam Al-Abbas itu, ialah Rasulullah SAW suruh bertebus Aqil dan Naufal. Maka kata Abbas, engkau tinggalkan aku miskin. Ini dia patah balik, dia flashback balik cerita. Bila Nabi kata siapa nak bebas daripada tebusan, nak bebas daripada tawanan, mesti kena bayar tebusan. Maka dia bebaskan diri dia dulu. Lepas itu Nabi cadangkan dekat dia. Nabi kata, kenapa kamu tidak tebus sama Aqil dan Naufal? Nabi tahu dah pasal Tuhan dah bagi tahu, kata ini orang baik-baik. Nabi kata dekat dia, pasal apa hang ada duit, pasal apa hang tak tolong tebus dua orang lagi ni, Aqil dengan Naufal? Pasal apa tak tolong tebus mereka ni? Bila Nabi kata lagu tu, Al-Abbas jawab. Dia kata, engkau tinggal aku miskin, anak suruh aku jadi papa kedana. Dia kata, duit ada ni pun tak apa duit, suruh pergi tebus semua orang. Dia kata, nak bagi aku jadi miskin. Dia kata dekat Nabi macam tu. Maka sabda Nabi SAW, di mana harta yang engkau beri pada isteri engkau, Ummul Fadl, waktu engkau keluar ke Badar itu? Nabi SAW kata dekat dia, Nabi kata, dia kata, jangan duk cakap macam tu, aku tahu hang ada duit. Nabi kata, hari tu masa hang nak keluar daripada rumah, nak mai ke Badar ni, bukankah hang ada tinggal sejumlah duit yang banyak kepada isteri hang yang bernama Ummu Fadl? Hang ada tinggal duit dekat bini hang, dan hang tinggal duit tu pula duit yang cukup banyak. Engkau pesan kepada isteri engkau supaya buat belanja kepada Abdullah dan Ubaidillah dan Fadl dan Khusham, iaitu anak-anaknya. Nabi kata, duit yang hang tinggal dekat mak penakan hang, duit yang hang tinggal dekat isteri hang ni, hang pesan suruh guna duit tu buat belanja bela anak-anak semua. Maka kata Abbas, di mana engkau tahu? Al-Abbas bila dengar Nabi kata hang ada duit, hari tu masa hang nak keluar mai ke perang Badar ni, duit hang tinggal dekat bini hang buat belanja anak-anak. Dia dengar lagu tu, dia sudah terkejut. Dia kata dekat Nabi, dia kata, di mana engkau tahu? Macam mana boleh tahu duit aku ada tinggal dekat isteri aku? Maka sabda Nabi SAW, Jibril khabar kepada aku. Nabi kata, Jibril khabar dekat aku, hang ada duit banyak, hang tinggal duit tu dekat isteri hang. Hang kata dekat dia,
kalau jadi apa-apa dekat aku, duit ni guna buat belanja untuk bela anak-anak kita. Jibril mai abang dekat aku benda ni. Maka kata Abbas, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Dia mengucap lagi sekali di depan Nabi SAW, yang mengucap itu mengesahkan bahawa dia memang sudah masuk Islam. Sebelum tu pun dia kata dia dah masuk Islam, dan Nabi pun tahu. Ni lagi sekali dia kata di depan Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu ni adalah hamba Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat mengampuni lagi amat rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah, wa in yuridu khiyanatak faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum. Dan jika kehendak mereka itu, yakni tawanan perang itu akan khianat engkau, yakni dengan menzahirkan perkataan kami redha dengan Islam, maka sesungguhnya pun telah khianat mereka akan Allah dengan kufur daripada dahulu, daripada perang Badar itu. Maka memperdapat ia akan dikau daripada mereka itu di Badar, iaitu bunuh dan tawan. Tuhan kata apa? Tuhan kata kalaulah mereka ni bohong kamu, dah kena tangkap mengaku kata dah Islam. Kalaulah kata mereka ni nak buat khianat kat kamu, mereka nak bohong kamu, mereka nak tipu kamu, itu benda biasa. Tuhan kata faqad khanullah min qabl, kerana sebelum daripada ni pun mereka, Allah pun sanggup mereka khianat, ni kan pula kamu. Tentu manusia ni kalau dengan Tuhan dia buat main-main, dengan manusia tak ada apa-apa. Ni yang kata manusia ni, kalau dengan Tuhan dia boleh buat main-main. Perintah Allah dalam Quran dia boleh buat main-main. Janji yang dia dah buat dengan Allah seperti mana yang disebut dalam Quran, dia boleh buat main-main. Dia nak jaga janji dia dengan kita. Dengan Allah buat main-main, dengan manusia dia nak takut. Sekali-kali dia tak akan takut dekat manusia, kalau Allah pun dia tak takut. Maka Allah sebut dalam ayat ni, wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu bimbang mereka ni khianat kamu, mereka ni tipu kamu, kata mereka dah Islam, tak usah bimbanglah. Allah kata pasal apa? Pasal mereka ni sebelum perang Badar ni pun Allah pun mereka dah khianat. Ni kan pula kamu manusia utusan Allah. Allah kata tak usah bimbang tentang orang-orang yang macam ni nak buat khianat dekat kamu. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala Tuhan yang amat tahu lagi amat hakim, bijaksana. Tuhan tahu, tak usah bimbang. Sama macam kip di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila berlaku perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Angkat Quran yang menunjukkan kata dia nak berhenti perang dan nak berdamai. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila tengok Muawiyah angkat Quran, Sayyidina Ali percaya terus dah, Muawiyah ni nak berdamai, nak balik pada jalan Allah. Ali pun tak suka nak pergi jadi perang dengan Muawiyah, kerana Ali kenal siapa Muawiyah. Tapi kerana wujudnya pihak ketiga, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan koncu-koncu mereka ni yang terlibat di dalam mengapi-apikan di antara sama-sama orang Islam sampai jadi bergaduh, sampai jadi berperang dan sebagainya, maka berlakulah peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali perang ni pun perang dalam kata hati tak senang, hati tak suka ni, berlaku perang antara sama-sama yang mengucap kalimah syahadah ni. Tiba-tiba pula Muawiyah angkat Quran. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila tengok Muawiyah angkat Quran, cepat-cepat dia kira nak terima perdamaian. Pasti dia pun tak suka berlaku perang. Muawiyah pun tak suka berlaku perang. Kumpulan penyokong Sayyidina Ali, sebahagian daripada penyokong Sayyidina Ali yang melampau, yang ekstrim, tak setuju kalau diadakan perdamaian. Tak setuju. Maka mereka ni kata dekat Sayyidina Ali, mereka kata, wahai Ali, kamu nak berdamai dengan Muawiyah? Kamu percaya Muawiyah? Selama ni apa yang dia tak buat dekat kamu? Ni semua tipu daya Muawiyah. Jangan sekali-kali kamu turut dia.
Sayyidina Ali baca ayat Quran. Allah berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau sekiranya musuh cenderung kepada perdamaian, maka hendaklah kamu cenderung kepada perdamaian. Oh, mereka kata jangan, ini semua tipu muslihat dia. Sat lagi ada benda dia nak buat kat kita. Sayyidina Ali baca ayat sambungan dia. Allah kata wa tawakkal 'ala Allah. Kalau sekiranya sungguh macam yang kamu kata, dia hanya nak buat trik saja, ajak kita berdamai, lepas ni dia nak kilas kita. Wa tawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal pada Allah. Allah kata kalau berlaku permusuhan, musuh nak berdamai, wajib kita berdamai. Soal selepas berdamai dia nak perkenal kita, wa tawakkal 'ala Allah. Tuhan ada. Nak pergi ke mana? Golongan sebahagian daripada golongan yang menyokong Sayyidina Ali tak boleh terima benda ni. Mereka tak boleh terima. Mereka kata bacaan politik Sayyidina Ali cetek. Kerana mereka lebih suka terus bergaduh, tak mau berdamai. Mereka suka kalau bergaduh. Mereka tak suka berlaku perdamaian. Maka bila Sayyidina Ali kata nak berdamai, mereka tak boleh terima. Mereka keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Maka jadilah golongan Khawarij. Ini asal usul jadi golongan Khawarij ini kerana melampau yang melulu. Maka akhirnya mereka ni menjadi firqah yang menyimpang daripada ajaran Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama dengan ayat yang kita baca pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi, kalaulah sekiranya ni di antara tawanan perang Badar mengaku kata depa ni dah Islam dah, katalah depa ni nak mengkhianati kamu. Allah kata tak ada apa-apa, biasalah. Mereka sebelum perang Badar, mereka mengkhianati Allah. Kalau Allah pun mereka khianat, kamu mereka nak khianat, itu perkara biasa. Tapi soalnya sekarang ni, kamu serah benda ni kepada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Tuhan yang maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Firman Allah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Bahwasanya segala mereka yang beriman dan mereka yang hijrah ke Madinah dan bersungguh-sungguh berjihad mereka dengan harta dan diri mereka itu pada berperang pada jalan meninggikan agama Allah, iaitu segala muhajirin Mekah dan segala mereka yang mempertahankan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong mereka itu akan Nabi mereka, yakni segala Ansar dan orang-orang Madinah. Bermula sekalian mereka itu setengah wali kepada setengah, pada tolong menolong dan juga pada pesaka. Sebagai satu anugerah baik kepada golongan Muhajirin dan Ansar. Dua-dua ni jasa cukup besar. Bukan pada Nabi, bukan pada Islam, bahkan pada kita hari ini. Muhajirin dan Ansar, dua-dua berjasa besar dalam Islam. Muhajirin jasa dari segi apa? Dari segi ikut perintah Nabi dan sama-sama hijrah tinggal Mekah nak pergi ke Madinah. Bukan senang tuan-tuan. Kita hari ni kalau orang tukar kita daripada Pulau Pinang hantar pergi Pahang misalnya, rasa lagu mana? Tu dalam keadaan pi boleh sewa trailer bawa habis semua bangku meja lesung tumbuk pun boleh bawa pi. Tu pun tak pi. Orang tukar kita daripada Pulau Pinang suruh pergi kerja di Pahang. Kita berasa macam mana? Allahu Akbar. Berasa berat sungguh nak tinggal negeri tanah tumpah darah kita. Kita berasa berat nak tinggal. Sahabat-sahabat Nabi dulu Allah suruh mereka hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Pergi mereka saja. Tinggal harta kekayaan semua tak boleh bawa. Nak buat keputusan untuk nak hijrah pergi ke Madinah atas perintah Nabi ni, Allah yang mengetahui beratnya hati ni. Namun kerana perintah Allah, kerana Nabi suruh, mereka tinggal segala benda yang mereka sayang di Mekah, mereka pergi ke Madinah kerana sayang Allah dan sayang Nabi lebih daripada sayang benda-benda yang nampak depan mata. Allah menilai segala pengorbanan yang para sahabat Muhajirin buat. Allah nilai mereka. Sahabat Ansar lebih-lebih lagi. Dia ada di Madinah. Nabi mai sambut Nabi. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina ni ucapan penduduk Madinah apabila Nabi mula-mula sampai di Madinah. Nabi jijak-jijak kaki di Madinah ni pakat 1000 Nabi masing-masing tawarkan rumah mereka untuk Nabi duduk.
Sampai Nabi SAW tak tahu nak buat keputusan nak duduk rumah siapa, kerana harapan tiap-tiap orang sahabat ni sama tinggi. Sekira-kira kalau Nabi pilih rumah dia ni, hak lain kecil hati. Kalau Nabi pilih rumah dia ni, hak lain kecil hati. Nabi susah macam ni. Punya besarnya hati mereka sambut Nabi SAW. Manusia yang dibenci oleh orang kampung dia sendiri, tiba-tiba orang Madinah punya sayang dekat dia. Sehinggalah Nabi lepas unta dia, suruh unta dia pilih rumah siapa nak duduk. Unta Nabi SAW jalan sampai depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta duduk depan pintu rumah Abu Ayyub. Nabi kata, siapa tuan rumah ni? Abu Ayyub punya seronok, macam nak lompat. Dia kata, rumah saya ya Rasulullah. Nabi kata, kalau kamu izinkan aku duduk rumah kamu untuk tempoh beberapa hari. Allahu Akbar. Tu yang dia nak pun. Nabi duduk rumah Abu Ayyub, orang lain pun tak boleh nak marah. Pasal bukan Nabi buat keputusan, unta Nabi pilih rumah tu. Tu dia, Nabi punya nak berlaku adil kepada sahabat-sahabat dia, jangan kecil hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambutan mereka bukan sahaja takat nak bagi Nabi duduk di rumah mereka. Yang kata sahabat Ansar ni, sampai ke peringkat Nabi kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sehingga kan Nabi kata di kalangan kamu, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, kalau sekiranya kamu ada isteri lebih daripada seorang, kamu bagilah mana-mana isteri kamu kepada sahabat-sahabat kamu yang datang daripada Makkah. Sahabat Ansar dengar Nabi kata macam tu, bangkit pi dekat sahabat Muhajirin ni, sahabat Mekah ni, tunjuk isteri ada 3, tunjuk 3. Kamu berkenan yang mana, kamu habaq, aku bagi hak kamu berkenan. Kalau kita kelas lagi. Ini dah. Mereka kata pilih. Kamu mau hak mana, hak tu aku bagi. Sahabat Muhajirin ni pun kalau boleh tak mau. Dah, tunjuk hak mana. Sebab Rasulullah suruh. Tunjuk juga mereka ni. Tunjuk. Terus dia kata dekat bini, hak sahabat dia tunjuk ni, dia kata aku cerai kamu talak 1. Habis iddah, kamu kahwin dengan dia ni. Bagi, tuan-tuan. Nak contoh apa lagi? Kalau minta duit bagi, biasa. Kalau minta rumah bagi, biasa. Kalau minta anak bagi, biasa. Minta isteri, dia bagi. Sahabat Ansar yang berkorban sampai ke peringkat itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut mereka ni dalam ayat Allah, dalam Quran Allah sebut kemuliaan daripada mereka ni semua. Bahkan lebih daripada itu, Islam menurunkan satu syariat pada masa itu di antara sahabat Ansar, orang Madinah, dengan Muhajirin yang mai daripada Mekah ke Madinah. Setelah mereka ni disedarakan oleh Nabi SAW, persaudaraan itu membawa kepada boleh menerima pesaka. Boleh terima pesaka. Nabi jadikan mereka sedara. Sedara ni sebenarnya sedara angkat saja. Disedarakan oleh Nabi SAW, tapi Allah turunkan satu syariat pada masa itu di antara Muhajirin dan Ansar, boleh pesaka mempesakai di antara satu sama lain, yang kemudiannya dimansuhkan hukum itu selepas daripada itu. Itu dia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kemuliaan orang-orang yang turut perintah Allah, sama-sama hijrah dan sama-sama tolong Nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'. Dan segala mereka yang beriman tapi tidak hijrah ke Madinah, nescaya tiada bagi kamu daripada bertolong-tolong mereka itu akan sesuatu. Hatta yuhajiru, sehinggalah hijrah mereka ke Madinah. Itu dia. Allah marah dekat orang yang tak sanggup hijrah. Allah perintah suruh hijrah, ada sebahagian tak sanggup. Tak sanggup pasal sayang rumah dia, pasal sayang segala-gala yang dia miliki di Mekah. Dia Islam tapi dia tak sanggup nak berhijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka orang yang tak ikut perintah dia. Maka Allah kata dalam ayat itu, maka sekali-kalilah kamu jangan tolong orang-orang yang tidak mau berhijrah sehinggalah mereka berhijrah. Wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr.
Dan jika minta tolong mereka itu akan kamu pada jalan agama, maka wajib atas kamu itu beri pertolongan. Tapi kalau mereka minta tolong, bukan minta tolong biasa, tapi minta tolong yang ada sangkut dengan agama, maka kamu wajib tolong. Tolong biasa tak payah. Tapi kalau dia minta tolong kerana nak menjaga agama, kita kena tolong. Kata Nabi SAW kepada mereka ni, Allah sudah perintah supaya buat macam ni kepada orang yang tak mau ikut hijrah sama dengan kita. Illa ada qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, melainkan ada kaum yang ada antara kamu dan mereka itu perjanjian. Maka jangan kamu batal perjanjian itu dengan bagi pertolongan pada muslimin yang tiada hijrah itu. Perjanjian tetap dipatuhi. Nabi ada buat perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Janji kalau sekiranya musuh nak serang orang Islam di Madinah, orang Yahudi jangan sekali-kali bantu musuh yang nak serang orang Islam. Itu perjanjian. Perjanjian mesti dihormati. Tapi ternyata Yahudi selepas daripada itu, dia punggah perjanjian itu. Dia bantu orang kafir ketika orang kafir nak serang Islam. Begitu. Firman Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala dengan barang yang kamu beramal itu, Allah amat melihat. Hampa buat apa pun Tuhan tengok. Dia kata. Firman Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Tuan-tuan dengar ayat ni baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan segala orang kafir, setengah mereka wali kepada setengahnya, pada bertolong-tolongan dan pada pesaka. Maka tiada antara kamu dengan kafir itu pesaka. Ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi satu pengajaran dekat kita. Allah kata wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Kafir ni sama-sama dia tolong. Tuan-tuan tengoklah ni. Tuan-tuan sebutlah kafir apa? Dia Yahudi ke? Dia Nasara, Kristian ke? Dia Hindu ke apa ke? Atas nama kafir mereka bersatu. Orang Islam tak lagu tu. Orang Islam boleh tengok saudara dia di Palestin duk kena bunuh hari-hari. Sedangkan yang duk keliling Palestin itu Jordan, Syria, Lebanon. Semua ni negeri orang Islam. Hak duk kena ratah jadi lauk tu orang Islam. Negeri-negeri besar ada keliling ni, segala Syria, Lebanon, apa semua, Mesir, apa semua ada keliling ni. Semua ni negeri yang diperintah oleh orang Islam, yang ada kekuatan tapi tak mau nak bersatu, nak tolong tu tak mau. Tapi orang kafir ni maksudnya kira agama apa? Tu kira dia Yahudi ke, dia Nasrani ke apa ke, mereka bersatu di atas agama kafir. Kalau sekiranya yang kena tu Hindu di India, mereka yang Yahudi dengan Nasrani ni mai tolong. Kalau yang kena tu Yahudi, Kristian Ortodok di Britain mai tolong. Pada Kristian dengan Yahudi bukan sama, bukan satu agama lain. Tapi yang kena tu kafir, bukan Islam. Mereka tolong. Yang kena tu Yahudi, Kristian satu dunia tolong. Yang kena tu Kristian, Yahudi dan seluruhnya tolong. Yang kena tu Islam, orang Islam tak tolong. Orang kafir memang tak tolonglah. Ini yang berlaku. Rupa-rupanya Allah sebut benda ni dalam Quran. Allah kata wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu, depa sama-sama depa ni tolong-menolong cukup kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kata lagu kita sinilah. Ya. Tuan-tuan tengok masyarakat Cina, mereka ada persatuan-persatuan mereka. Tuan-tuan pergi belah Tanjung tu. Jalan apa saya tu pun tak pandai jalan belah Tanjung ni. Jalan nak boleh potong pergi tembus dekat Dewan Seri Pinang tu, yang ada bangunan besar dekat dengan apa Maidin apa semua ni, Kasim Mustafa apa, kita ada satu jalan begitu. Tengok belah kiri tu bangunan Persatuan Cina apakah, berapa tingkat tu ada bangunan mereka tu. Dalam keadaan mereka ada Hokkien, ada apa macam-macam tu, dia cari juga platform nak bersatu. Dia cari juga platform untuk mereka bersatu.
Islam tak boleh, tuan-tuan. Hasad dengki cukup dahsyat. Sama-sama Islam, sama-sama satu bangsa. Hang dah aku dah. Hang rebah aku pijak. Dah aku pijak aku lompat atas belakang hang. Dah lompat hang nak bangkit lagi. Aku rimbuk hang bagi jatuh. Aku tengala atas belakang hang. Oh, ni yang kata orang Islam sama orang Islam. Hasad dengki dia cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa satu kebaikan kita dapat daripada hasad dengki, permusuhan yang tebal tak tentu puncanya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut ayat ni dalam Quran. Allah nak suruh orang Islam bila baca ayat ni buka minda dia. Tu dia yang kata orang kafir, mereka tak betul, tapi mereka bersatu atas tak betul mereka. Orang Islam hak betul ni tak boleh nak bersatu dia atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan segala mereka yang beriman itu tahu nanti ada lagi, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika tiada kamu perbuat akan dia, yakni akan tolong menolong sama-sama orang Islam. Dan jangan tolong menolong Islam dengan kafir. Jikalau kamu tolong Islam dengan kafir, nescaya jadilah fitnah pada bumi dengan kuat kafir dan dhaif orang Islam. Bahkan kebinasaan besar ke atas Islam seluruhnya. Dia Tuhan pesan macam tu. Dua, Tuhan kata, kalau hampa orang Islam tak boleh nak bersatu, hampa akan jadi lemah. Lebih teruk lagi, hampa sama-sama Islam tak boleh bersatu, pergi nak bersatu dengan kafir, tunggu saat kebinasaan. Tuhan kata. Oh, jangan tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bagi amaran dekat kita, tapi kita tak pernah ambil peduli amaran Allah Subhanahu wa taala. Islam sama Islam terus bergaduh, Islam dengan kafir boleh jadi kawan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan segala mereka yang beriman dan hijrah mereka itu ke Madinah, dan sungguh-sungguh berjihad mereka pada jalan agama Allah. Ini orang Makkah yang berpindah ke Madinah yang dinamakan muhajirin. Tuhan turun ayat ni spesifik untuk orang-orang yang berhijrah sama-sama dengan Nabi ke Madinah. Walladzina awaw wa nasaru, dan segala mereka yang pelihara, pertahan, bela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ini orang Madinah yang dinamakan Ansar. Tuhan sebut khusus muhajirin dengan Ansar. Dua-dua ni Allah Subhanahu wa taala kasih dekat depa. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bermula mereka itu, yakni sekalian muhajirin dan sekalian Ansar, itulah yang beriman sebenar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka dan rezeki yang mulia di dalam syurga. Itu dia. Tuhan nak abang apa? Buat baik, kok mana pun aku balas baik. Tuhan kata. Pengorbanan yang dibuat oleh muhajirin yang sanggup tinggal harta benda, kekayaan, adik-beradik, keluarga di Mekah kerana perintah Allah suruh pergi Madinah. Pengorbanan mereka, Tuhan kata aku pasti balas. Dunia akhirat aku pasti balas. Seperti mana orang Ansar, orang Madinah yang sanggup berhabis harta nak tolong saudara-saudara yang mai daripada Makkah. Mereka ni juga Tuhan kata aku akan pastikan mereka dapat balasan baik dunia akhirat. Begitu. Maka tiada perlu bersusah payah dan tiada perlu berpenat padanya, yakni pada mendapatkan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Esok tak payah susah payah, Allah bagi apa yang dia mau dalam syurga. Firman Allah, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum, dan segala mereka yang beriman daripada kemudian segala orang yang dahulu Islam dan hijrah mereka itu ke Madinah, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggi agama serta yakni bersama-sama dengan kamu, faulaika minkum, maka mereka itu daripada kalangan kamu juga. Maksudnya hijrah yakni pindah ke Madinah dua kali hijrah. Dia kata ada dua. Mulanya daripada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah sampailah kepada Sulh Hudaibiyah.
maka dinamakan orang itu orang-orang yang sabiqin, iaitu orang yang dahulu beriman dan dahulu hijrah. Manakala generasi kedua ialah orang yang berhijrah kemudian daripada sulh Hudaibiyah, iaitu kemudian daripada tahun yang ke-6 hijrah itu sampailah kepada Futuh Makkah, sampailah pembukaan kota Makkah. Orang yang hijrah Madinah ni ada dua golongan. Satu, hak masa Nabi suruh hijrah, mereka hijrah. Itu golongan yang pertama. Hak ni dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Mereka ni golongan yang cukup best, cukup hebat, cukup bagus. Allah kata mereka ni bagus dalam Quran. Ni golongan pertama. Nabi abang kata Allah suruh kita hijrah ke Madinah. Dengar Nabi abang tu siap, apa boleh bawa terus hijrah. Ini nombor satu bagus. Nombor dua, dia kata golongan yang masuk Islam tapi tak sanggup lagi nak hijrah, duk tunggu saat, sehinggalah dah 6 tahun dah Nabi dengan sahabat-sahabat duk ada di sana, baru mereka hijrah ke Madinah. Ini juga golongan yang baik, tapi nak banding dia ni dengan golongan pertama jauh lebih baik. Begitu. Maka kemudian daripada Futuh tiada hijrah lagi. Selepas daripada Mekah ni Nabi masuk, Nabi buka kota Mekah. Selepas daripada tu tak ada lagi dah hijrah ke Mekah. Tak ada lagi dah. Kerana sudah jadi Mekah itu kampung Islam. Pasal masa tu Mekah dah jadi kampung Islam, nak hijrah pergi mana lagi? Perintah hijrah ni pasal Mekah tu dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka dengan kerana tu orang Islam disuruh pindah pergi ke Madinah. Selepas daripada Makkah dibuka, Islam dia tak guna perkataan jajah, dia guna perkataan buka. Futuh, dia kata Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Dia tak kata jajah. Kalau lain daripada Islam dia kata jajah. Malaysia pernah dijajah oleh Portugis. Portugis kita tak kata dia membuka Malaysia, dia menjajah Malaysia. Tapi Islam kalau dia ambil satu negeri, Islam tak menjajah negeri, tetapi Islam membuka negeri itu. Maksudnya apa? Bila Islam berkuasa, Islam membuka hati rakyatnya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam dia tak panggil jajah, dia panggil buka. Maka Nabi SAW bila dia balik mai, dia buat comeback ke Mekah. Nabi balik ke Mekah itu dia panggil hari pembukaan kota Mekah. Walaupun Mekah dah lama dah, tapi Nabi masuk tu baru dia anggap Mekah dibuka, iaitu Mekah dan penduduk Mekah dibuka hati mereka untuk nak terima Islam sebagai cara hidup mereka yang baru. Selepas daripada hari pembukaan kota Mekah, tak ada siapa boleh hijrah lagi dah. Hijrah tak disuruh lagi dah. Pasal apa? Pasal Mekah sudah jadi Darul Islam, sudah menjadi negeri Islam. Contoh hari inilah, hari pembukaan kota Mekah inilah anak Abu Jahal masuk Islam. Hari ini, hari pembukaan kota Mekah ni anak Abu Jahal, nama dia Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahlin. Hari ini dia masuk Islam. Bila dia tengok Nabi masuk dalam Mekah, dia selama ni kepala otak dia dah kena poison, dah kena racun dengan orang-orang yang menjadi pengikut bapak dia dulu. Start daripada bapak dia dah rosak kepala otak dia, sehingga dia melihat Nabi Muhammad dan orang Islam ni sebagai pengganas. Dia ni sampai rosak kepala, sampai dia tengok Nabi Muhammad dan orang Islam ni pengganas. Dah rosak dah kepala dia. Dia lihat Islam ni ganas, jahat, zalim, buat nanya orang, bunuh orang, tak menghargai nyawa orang. Dia ni kepala dia dah set dah Islam jahat. Ikrimah anak Abu Jahal ni. Hari pembukaan kota Mekah, dia tengok sendiri, baru kepala dia boleh fikir. Bila dia tengok Nabi masuk dalam kota Mekah, setitik darah pun tak tumpah. Bahkan orang-orang yang kuat menentang Nabi pada hari Nabi masuk Mekah tu, orang-orang yang kuat menentang Nabi ni pakat lari balik menyorok di rumah. Nabi SAW bangkit bagi ucapan aja. Satu senjata pun tak keluar, titik darah pun tak jatuh. Nabi SAW bangkit bagi ucapan. Nabi kata, mailah semua penduduk Mekah, yang semua pun bukan orang lain. Dia kata, adik-adik beradik aku belakang, mai semua dengar aku nak cakap.
Keluar main nyong sorang keluar menyorok balik belakang orang tu, menyorok balik belakang orang ni. Nabi nampak muka-muka ada lawan dia kuat hari tu ni, semua main duk menyorok muka di depan dia. Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, apakah pandangan kamu terhadap aku? Agak-agak kamu, apa aku nak buat dekat kamu pada hari ini? Nabi kata macam tu, agak-agak hampa, aku nak buat apa kat hampa hari ini? Jawab Abu Sufyan dan sebagainya, semua pembesar-pembesar Quraisy yang selama ni depa ni lah yang menjadi kepala, yang mencerca, menghina dan memberi satu gambaran buruk kepada Nabi SAW. Bangkit depa ni semua, depa kata kamu orang yang baik-baik, anak orang yang baik-baik, pasti kamu tidak akan buat satu tindakan dan keputusan melainkan tindakan dan keputusan itu hanyalah yang baik-baik. Jack Nabi. Dia tahu dah, hari ni kita nanya lah, kita kenal dah trik ni. Bila Nabi kata agak-agak apa aku nak buat kat hampa? Bangkit jawab macam tu. Hang orang baik, anak beranak orang yang baik-baik. Kami bukan tak kenal hang, kami kenal hang, keturunan hang semua kami kenal. Memang hang orang yang baik-baik. Maka sudah tentulah orang yang baik-baik tidak akan buat melainkan benda yang baik-baik. Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad faham. Jangan duk ingat kata dia ni jenis betul-betul tak faham. Nabi faham. Nabi faham. Nabi biasa baru balik daripada satu medan perang. Bawa balik harta ghanimah cukup banyak. Pagi esoknya semayang subuh penuh masjid. Ini ada hadis tentang, kita dah biasa baca mukadimah di mana. Nabi balik daripada satu medan perang, harta rampasan cukup banyak. Pagi itu semayang subuh penuh sampai ke belakang. Nabi senyum pada awal dah. Cerdik tu kata cerdik. Sekilas ikan dia yang tahu dah. Sepat benua ke, sepat apa kalui ke apa, tahu dah. Tahu dah. Nabi kelak-kelak nak semayang subuh, tengok hari ni sampai belakang. Senyum Nabi ni. Tak apa. Nabi semayang dulu. Tak kata apa lagi. Semayang dulu, habis dah dia selesai semayang apa semua. Masing-masing tak balik, tak bergenyak. Duk tunggu semua. Nabi senyum lagi orang-orang dia. Nabi kata nakal tunggu perempuan ni. Kemudian baru Nabi tanya. Kan? Nabi kata adakah hampa rasa bimbang? Takut-takut kalau hampa tak dapat abuat? Nabi kata senyum meleleh semua. Nabi kata tak ada bimbang lah. Masing-masing orang ada bahagian dia. Baru Nabi agih-agihkan benda. Cerdik. Tu kata cerdik. Dia tengok, dia tahu dah ni lagu ni Jack aku ni dia tahu dah, dia cerdik, dia tahu dah. Maka hari pembukaan kota Mekah Nabi tahu dah, bila dia panggil Jack dia tahu dah, ni semua ni pasal tak upaya dah nak buat macam mana. Bukan mengakulah kata kamu orang baik, keturunan baik dan sebagainya. Nabi kata tak apalah, aku bebaskan kamu semua. Bila Nabi kata lagu tu, rupa-rupanya apa yang Nabi kata tu memberi satu impact yang cukup kuat dalam diri semua orang ada pada masa tu. Sepatutnya bila dia berkuasa, inilah masa nak tunjuk power. Masa inilah nak ambil tindakan dekat siapa pun. This is the time. Tapi Nabi SAW dah dapat dah time tu. Nabi ampunkan, Nabi bagi kemaafan kepada semua orang. Orang yang paling kuat adalah orang yang tak balas kejahatan orang dekat dia sewaktu dia boleh balas kejahatan itu. Kalau waktu tak boleh balas, tak ada apa-apa. Aku saja, aku tak buat dia. Tapi memang tak boleh buat pun. Kita tak guna. Ni boleh buat. Kalau nak buat, dia memang mempunyai capability untuk buat. Tapi dia tak buat benda tu. Dia maafkan orang-orang yang buat salah dekat dia. Ini orang cukup kuat. Kuat jiwa dia kuat. Ikrimah anak Abu Jahal, bila tengok-tengok macam tu, dia pun orang cerdik. Bila tengok-tengok macam tu, dia kata hebat yang kata Nabi Muhammad ni. Tak seburuk yang orang duk habang kat aku, dia kata. Orang duk cerita ni tak ada baik dekat Nabi Muhammad ni. Kalau ini Nabi Muhammad, ini manusia paling baik. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Anak Abu Jahal, Nabi kenal dia. Dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aslimni ya Rasulullah. Masuk Islam. Nabi punya seronok, Allah yang mengetahui. Anak kepada satu tokoh yang kuat menentang dia, anak Abu Jahal, tiba-tiba mai surrender depan Nabi, depan Allah Subhanahu wa taala, surrender diri dia nak jadi orang Islam. Nabi punya seronok sebab Islam Ikrimah ni boleh mempengaruhi orang ramai ada. Orang akan kata Ikrimah sudah masuk Islam.
seperti mana Umar Al-Khattab masuk Islam. Maka Nabi kata dekat dia, Nabi kata, wahai Ikrimah, minta apa saja, aku akan minta kepada Allah supaya Allah makbulkan permintaan kamu. Nabi nak jadi garantor. Nabi nak jadi garantor. Bukan senang tuan-tuan nak cari garantor. Anak kita nak masuk universiti, nak cari garantor, nak cari penjamin, pakat lari semua. Mai jumpa kata ni, Ustaz nak minta tolong Ustaz jadi penjamin anak saya. Allah, saya minta maaf lah, saya duk sign pun dah banyak lah. Tak mau, pasal apa? Kita tak tahu anak dia nak buat lagu mana itu. Takkah itu habis-habis dia tuang lari ke mana, kan kita nak kena pergi mahkamah dan dia bayang pula ganti rugi pasal dia cabut lari daripada agreement. Kita pun takut. Nak jadi garantor bukan senang. Kita jadi garantor orang pinjam duit bank, lepas tu bank duk ambil kita saja aja. Duit tak boleh, wih dapat kasut lagi. Nak jadi garantor bukan senang. Nabi SAW jadi garantor dengan Allah untuk Ikrimah anak Abu Jahal. Nabi kata kat dia, kamu minta apa saja, aku akan jadi penjamin kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu minta Allah akan makbulkan. Dia Ikrimah kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak mau apa. Aku nak satu aja. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampun aku. Kerana selama ni aku mencaci, aku memaki, aku menghina, aku buat macam-macam pada kamu. Kalau Allah ampun aku, keampunan yang Allah bagi itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu dia Ikrimah anak Abu Jahal. Lepas tu terus jadi orang kanan Nabi. Biasa sekali Nabi duduk berjalan dengan dia. Duduk berjalan dengan dia dalam satu kebun tamar. Tiba-tiba kasut Ikrimah ni tersadung pasiang. Pasiang tu perui di muka satu orang yang duduk di perdu pokok tamar. Tak sengaja tersepak pasiang, perut naik muka kau tu. Kau tu celak-celak mata tengok-tengok Ikrimah. Dia kata, celaka kamu, anak orang yang celaka. Orang Arab tuan-tuan, kalau orang Melayu pun melenting marah boleh tahan. Arab bukan macam Melayu, dia makan kambing hari-hari, dia panas. Pasiang perut main muka dia, celak-celak tengok-tengok Ikrimah. Dia kata, celaka kamu anak orang yang celaka. Dia kata, anak Abu Jahal. Nabi duduk ada sebelah. Nabi terus buat jari dekat orang tu. Nabi kata, aku harap ini kali terakhir aku dengar benda ni keluar daripada mulut kamu. Nabi punya pertahan Ikrimah ni sampai macam tu. Dan Ikrimah ni kalau baca cerita dia menghafaz Quran. Kalau sekiranya dia tak ingat, dia suruh orang ikat dia. Dia duduk macam duduk mencangkung macam tu, dia suruh orang ikat. Kalau dalam masyarakat Banjar, dia panggil pekung macam tu. Pukung, bukan pekung, pukung. Dia panggil pukung ni, dia berkas ni. Kaki duduk macam duduk mencangkung tu, dia berkas daripada betih tu mai ke belakang ni, ikat je. Dia nak hafal ayat ni sampai ingat, dia suruh orang ikat dia. Dia hafal sampai ingat baru dia suruh orang rongkai balik. Punya nak hafal ayat Quran sampai macam tu. Ini Ikrimah anak Abu Jahal. Hari pembukaan kota Mekah dia masuk Islam dalam masa yang singkat. Jadi orang kanan Nabi yang kemudiannya Ikrimah menjadi ulama tafsir yang sangat terkenal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita yang ada di sebalik yang semua. Maka kata dia, maka sudah jadi Mekah itu kampung Islam. Makna ayat ni ialah orang yang hijrah, yang kemudian itu daripada kamu orang yang hijrah dahulu itu juga, tetapi padanya menunjukkan martabat orang yang hijrah dahulu lebih mulia daripada yang kemudian. Sama ada orang yang hijrah masa awal-awal perintah hijrah ataupun yang hijrah selepas daripada 6 hijrah. Dua-dua ni dianggap sebagai orang Islam yang taat perintah Allah. Tapi golongan hak mula hijrah lebih baik daripada golongan yang hijrah lambat ni. Firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan bermula kerabat, yakni zawil arham. Zawi itu baca dia, zawil arham. Setengah mereka itu terlebih aula dengan setengah pada kitab Allah. Maksudnya diberi pesaka pada zawil arham terlebih aula daripada diberi pada sama-sama beriman dan sama-sama hijrah. Iaitu hukum yang dijalankan pada zaman mula Islam kemudian dimansuh dengan hukum faraid. Zawil arham ni tuan-tuan, zawil arham ni maksudnya bukan adik-beradik yang berhak pesaka. Adik-beradik, tapi dia adik-beradik yang tak layak dapat pesaka. Itu dia panggil zawil arham. Kalau kita yang layak pesaka kita siapa? Anak-anak kita, laki-laki perempuan, isteri kita,
mak bapak kita. Ini orang yang layak pesaka kita. Kalau kita mati, isteri kita layak dapat, mak bapak kita layak dapat, anak kita lelaki-lelaki perempuan layak dapat. Orang lain semua tak boleh dapat. Baik, yang kata zawil arham ni adik-beradik. Contohnya siapa? Pak Menakan. Pak Menakan tu adik-beradik, sangkut darah dengan kita. Tapi dia tak layak pesaka, maka dia masuk dalam kumpulan zawil arham. Anak saudara adik-beradik sangat. Dia anak kepada kak kita, anak kepada abang kita, anak penakan kita. Dia memang adik-beradik kita, tapi dia tak layak pesaka. Maka dia masuk di dalam zawil arham. Zaman awal-awal Islam dulu, zawil arham boleh dapat pesaka, dengan syarat dia Islam. Kemudiannya hukum itu dimansuhkan dengan hukum faraid. Dia kata bila mai pula ayat faraid, maka mereka ni zawil arham dah tak boleh dapat pesaka. Yang dapat hanya orang yang kita sebut tadi, isteri, ibu bapa, anak-anak saja. Firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu Allah maha mengetahui. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk surah Taubah Madaniyah. Surah Taubah Madaniyah, iaitu surah yang tidak dimulai dengan basmalah. Ini dia ada spesial sikit, dan dia akan terang dekat kita kenapa surah ini tidak dimulai dengan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Sang Jaya telah pun khatam tajuk hari itu ni. So kuliah yang akan datang insya-Allah kita akan baca jilid 9 kan? 9. Jilid 9. Sebab jilid 8 kita dah khatam di Kelang Lama. Dah habis lah. Jilid 8 kita dah habis. Kita akan baca jilid 9. Jilid 9 ialah cerita yang berkaitan dengan rumah tangga. Dia start dengan tajuk Kitab Fit Talaq Wal Li'an. Dia start dengan tajuk talak ataupun cerai. Ini tajuk penting tuan-tuan. Tajuk penting. Kadang-kadang orang tak mengaji agama. Ini masalah. Masalah tuan-tuan. Masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Kira dengan duk telefon ni, tak saya kata lah. Telefon ustaz. Ni nak tanya ustaz satu soalan ni. Saya tadi berkelahi ya. Macam tu punya domain. Saya tadi berkelahi dengan orang rumah. Saya marah saya betul-betul. Jadi saya bagi kat dia. Saya cerai dia. Talak 1000. Geram marah ni kan. Marah ni kalau 3 tak cukup. Kan 3 tak menggambarkan kemarahan. 3 tu kira sikit. Bagi 1000. Kan? Ataupun lagi marah 1 million. Talak 1 million. Dan tak kurang juga yang cerai bini dalam keadaan marah ni, dia cerai bini dia tak sebut talak berapa, jadi dia tak tahu jadi berapa. Ada juga macam tu, dia marah kan, aku cerai maham, dia kata, dia tak sebut 1 ke 2 ke 3 ke 1000 ke, dia tak sebut. Bagi orang yang mengaji, dia erti bila sebut kata aku cerai tak sebut berapa, jatuh 1. Orang mengaji erti, orang tak mengaji dia tak erti. Bila dia kata aku cerai dia tak tahu jatuh berapa. Bahkan dia duk faham kata tak jatuh pasal tak sebut berapa. Maka dia pun pakai setengah seorang dia lagu tua. Dia kata pasal aku tak sebut, dia kata tak jadi ya. Padahal dia dah pakai 1. Lepas tu selang 2 minggu berkelahi pula. Sekali lagi aku cerai pula sekali lagi. Tak sebut juga, dia duk anggap tak apa juga. Sedangkan di sisi Allah dah jadi 2. Begitulah seterusnya dia pergi sampai bukan 3 kali, dia pergi sampai tak tahu berapa kali. Sedangkan dia pun masih hidup sebagai suami isteri. Tuan-tuan bayangkan selepas daripada 3, hubungan dia dengan isteri dia sudah jadi zina. Anak yang lahir anak zina. Anak zina dia tak berhak menjadi wali. Tuan-tuan bayangkan anak yang lahir selepas daripada dia cerai bini dia lebih daripada 3 kali, anak tu sudah jadi anak zina. Lepas tu pula bila anak tu pula perempuan, bila nak menikah dia pergi jadi wali, nikah tu pula tak sah, merawit anak punya keturunan pula. Apa jadi kepada generasi dia seluruhnya? Tuan-tuan, ini semua dia punya punca satu saja. Punca tak mengaji agama. Tak mengaji agama. Punca yang tu aja satu. Akhirnya rosak satu keturunan.
tolonglah kita mengaji. Tuan-tuan mengaji kat siapa pun tak apa, tolong mengaji. Yang tu aja. Kat siapa pun tak apa. Saya pun mengaji lagi lah ni. Saya pun bukan semua benda yang saya mengajar saya tahu. Ada benda yang saya jumpa saya pun tak tahu. Saya terpaksa mengaji. Kena rojok lagi dekat orang-orang yang kita lebih percaya. Kena rojok lagi, tanya macam mana. Kod dia ada terbaca, jumpa dalam kitab mana, huraian dia macam mana. Kita kena mengaji lagi. Dan tak ada lah manusia yang lebih jahil, melainkan manusia yang rasa dia dah tak perlu mengaji. Ini manusia paling jahil. Dia rasa dia tak perlu dah mengaji, dia rasa apa dia tercukup dah untuk dia. Ini manusia paling jahil. Jadi tajuk tu sangat penting. Kemudian tajuk di Masjid Padang Temusu Sungai Petani, yang kuliah kita ubah daripada hari Rabu minggu depan, kita bawa main hari Jumaat esok lusa ni. Kita baca Baharul Mazi jilid 1. Bab yang saya bagi gazet di Seberang Jaya bulan lepas. Bab tu kita bawa di Padang Temusu. Mudah-mudahan tuan-tuan kita lapangkan masa. Dan kita boleh sama-sama untuk tambah ilmu. Yang tambah ilmu ni bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kita. Tuhan kata, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tuhan kata, kalau kamu buat baik, sesungguhnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Mengaji ni buat baik. Kalau kamu buat baik, ahsantum li anfusikum, sebenarnya kamu buat baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu terima akibatnya. Kita memilih untuk tak mau nak mengaji apa, kita randuklah kejahilan yang ada depan mata. Dan akhirnya kita tak boleh salahkan sesiapa. Sebab orang mengajar agama di mana-mana, kita yang tak mau nak mengaji. Macam mana kita nak salahkan orang lain, sedangkan diri sendiri yang cari. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita, niat ikhlas kita, Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan dengan ganjaran yang sewajarnya, insya-Allah. Jadi macam biasa, saya lagi ada kenuri, nasi kandang samudera dengan bukit bertajam, begitulah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.